Berita yang baru masuk, sahabat-sahabat semua. Berita mengejutkan. Akhirnya Ratu Naga dikatakan oleh polis negeri Perak telah menahan reman Ratu Naga. Jadi Ratu Naga mungkin malam ini akan bermalam ya di penjara. Tidak tahu, tidak pastilah berapa hari. Tapi kalau 1 bulan, 2 bulan, kenakan sosma sekali. Sebab ini kes berat. Bagi saya itu berpatutan dikenakan kepada Ratu Fitnah ini. Dan sebelum ini dikatakan Ratu Fitnah ini, tidak tahulah benarkah tidak yang dikatakan oleh para warga maya. Dia ini tidak pandai sangat ya menfitnah. Tapi ada yang mengatakan dia belajar menfitnah dan menghasut daripada Patipas sehingga dia menjadi hebat. Dan kerana apabila dia sudah menjadi hebat, mulailah dia menggunakan fitnah sebagai sumber pendapatan beliau. Ratu Naga pernah mengaku ya, untuk menjatuhkan sesebuah kerajaan harus menfitnah. Ya, membina persepsi, menyatakan fitnah dan juga hasutan. Itu dinyatakan oleh Ratu Fitnah, bukan saya ya. Ada video di media sosial, kamu orang boleh cari sendiri sahabat semua. Cari saja Ratu Fitnah menfitnah, membina persepsi. Mungkin kamu orang jumpa video itu. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin membawakan Anda untuk melihat kenyataan media ini. Ini dia sahabat semua. Dakwah negaraku dinyanyikan dalam bahasa Cina. Polis tahan Ratu Naga, Ratu Penfitnah. Itulah imbalannya sahabat-sahabat semua. Walaupun kononnya sudah memohon maaf, tetapi perkara itu ya, tindakannya adalah sesuatu yang menyalahi undang-undang. Jadi dikatakan polis Perak telah menahan aktivis pro Perikatan Nasional Syarul Emah Rena Abu Sama yang dikenali sebagai Ratu Naga berhubung dakwaan bahwa pelajar sebuah sekolah Cina di Perak telah menyampaikan lagu kebangsaan negaraku dalam bahasa Cina. Menurut peguamnya, Zaid Malik Syarul Emah ditahan sekitar jam 12 tengah hari di Petaling Jaya. Penahanan dibuat di bawah akta hasutan yang berasal dari era penjajah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, katanya dalam satu kenyataan. Sempat juga ya dia menyindir, kononnya akta hasutan ini era penjajah, sedangkan apabila Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, siapa lagi? Mahathir Muhammad, Najib Razak, tiada pun sebarang kenyataan mereka menyatakan ini berasal daripada era penjajah. Waduh. Inilah sahabat semua. Ya, apabila sudah melakukan kesalahan dan cuba untuk mempertahankan tindakan salah mereka itu, mereka akan membuat kenyataan berbau sindiran seperti mana yang dinyatakan oleh peguam kepada Ratu Penfitnah ini. Dan sebelum saya akhiri, saya juga ingin berkongsi ya. Ini Kerajaan Kelantan mungkin kalah saman 1,2 juta. Kerana apa? Kerana mahkamah dikatakan mengarah bayar tuntutan. Kelantan diarah bayar tuntutan syarikat iklan 1,2 juta. Ini uang besar, ini uang besar. Mungkin selepas ini
terpaksalah Kelantan membuat derma jihad. Jadi Mahkamah Rayuan di Putrajaya membenarkan tuntutan sebanyak 1.2 juta oleh Syarikat Laduni Servis Sendirian Berhad terhadap Kerajaan Kelantan dalam prosiding yang berlangsung baru-baru ini. Keputusan itu sekaligus mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi dan menolak tuntutan balas Kerajaan Kelantan sebanyak RM400,000 terhadap syarikat pengiklan itu. Keputusan sebulat suara diputuskan oleh panel 3 hakim terdiri daripada MP Navintran Azahari Kamal Ramli dan Ahmad Kamal Muhammad Sahid pada 17 Mac yang lalu. Kes itu membabitkan pertikaian mengenai perjanjian perkhidmatan pengiklanan dalam pesawat, livery pesawat. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi memihak kepada Kerajaan Kelantan dengan alasan bahawa perjanjian tersebut telah terbatal akibat doktrin kekecewaan di bawah Seksyen 57(2) Akta Kontrak 1950 berikutan kesan pandemik COVID dan Perintah Kawalan Pergerakan. Namun, Mahkamah Rayuan mendapati bahawa kontrak tersebut tidak terbatal kerana semua kewajipan di bawah perjanjian telah disempurnakan sebelum PKP dikuatkuasakan. Dan selain itu, Mahkamah Rayuan juga turut memerintahkan Kerajaan Kelantan membayar kos guaman sebanyak RM30,000 kepada Laduni Servis Sendirian Berhad. Jadi maksudnya jumlah keseluruhan adalah 1.2. Mungkin sudah termasuklah RM30,000 ini. Ya. Syarikat itu diwakili Peguam Raja Saidatul Akmah Raja Lob dan Nurul Fatihah Muhammad Arof. Manakala Kelantan diwakili Adam Muhammad daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Kelantan. Sementara itu Laduni Sendirian Berhad dalam kenyataan menyambut baik keputusan ini sebagai kemenangan dalam menegakkan keutuhan kontrak dan kepastian perniagaan di Malaysia. Keputusan ini mengesahkan kepentingan untuk menghormati komitmen kontrak dan memastikan perniagaan terjejas akibat gangguan sementara tidak dihukum secara adil, katanya. Jadi, di manalah Kelantan mau cari duit ini, sahabat-sahabat semua? Terpaksalah derma jihad dilancarkan semula. Ya, derma jihad. Mungkin itu yang mereka lakukan. Seperti mana yang berlaku kepada Ustazah Siti Mastura. Hampir 1 juta. Iya. 800,000 lebih. Dalam masa mungkin seminggu, derma jihad mencapai sasaran dan mereka pun membayar saman fitnah Ustazah Siti Mastura. Satu yang amat-amat memalukan. Jadi inilah kepakaran daripada Parti PAS, tidak lain tidak bukan kalau tidak menfitnah, menghasut. Kepakaran utama mereka juga adalah menunggang isu bangsa dan agama. Seperti itulah yang dilakukan oleh Ratu Naga, Ratu Penfitnah. Selamat bermalam di penjara. Jadi sahabat semua, apa pandangan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kang kap dua ton keinginan.
Dalam bahasa Melanya, tupuk dada, tanya selera. Sekian. Bye-bye.